Kartini ni filem yang box office dekat Indonesia waktu dikeluarkan 2017. Genre dia macam biografi, drama macam gitu kan. Kartini salah seorang tokoh Indonesia dalam aspek emansipasi ataupun yang menggerakkan isu-isu kewanitaan di Indonesia, yang memulakan, yang menggerakkan. Jadi Kartini ni kalau dekat Indonesia siap pada hari Kartini lah, macam gitu. Sinopsisnya tentang Kartini daripada kecil, macam mana dia sebenarnya menentang perlawanan-perlawanan kecil dia waktu dia budak lagi tu. Dia menentang untuk ibu kandung dia tidur di rumah belakang dia. Kartini ni anak kepada bangsawan Sosoningrat. Dia macam pembesar dekat tanah Jawa waktu tu. Ibu kandungnya tu dari sudut kelas sosial tidak dikira sebagai ibu dalam keluarga bangsawan. Jadi ibu kandung dia, Yu Ngasirah ni, kena tidur rumah belakang sebab dia bukanlah ibu-ibu bangsawan. Dia ada seorang lagi ibu tiri, Bu Moriam, jadi ibu kepada dia dari dalam circle bangsawan tu. Aina buka cerita ni supaya korang tengoklah apa benda masalah yang berlaku dari aspek kelas sosial di Indonesia, di tanah Jawa waktu itu, di Jepara. Jepara ni dekat Jawa Tengah. Dalam cerita ni dibintangi oleh Dian Sastrawardana, Ayu Shita dengan Acha Septiasa. Ada sikit terselit Reza Rahadian, tapi power lah scene dia. Filem ini plotnya tu tak mendata. Dia ada plot daripada dia kecil sampai dia besar. Kita nampak ketegangan dalam plot kehidupan dia tu, macam mana daripada usia 12 Kartini ni dikurung. Sebab itulah adat orang Jawa waktu itu, orang Jawa bangsawan. Kalau dia ada anak perempuan, anak-anak bangsawan ni datang uzur, mereka akan dikurung dalam satu bilik, kita panggil bilik pingitan. Mereka akan dikurung dan tak dibenarkan untuk keluar daripada bilik tu. Mungkin siang boleh keluarlah ke rumah, luar rumah sikit. Luar rumah tu maksudnya dalam kawasan rumah tu lagi, tapi tak boleh berinteraksi dengan orang luar pagar rumah tu. Dan mereka ni tak lagi boleh pergi sekolah. Jadi waktu tu last Kartini pergi sekolah umur 10 ke 11, umur 12 lah, masa gitu. Lepas umur 12 dia kena kurung tu, dia tak boleh lagi dapat ke sekolah. Tapi cerita ni akan rungkai macam mana Kartini terus belajar untuk menulis, belajar untuk menjadi orang yang menghantar tulisan ke media-media Belanda waktu itu. Latar masa dia ialah kurun ke-18 hujung nak masuk ke kurun ke-19 awal. Waktu itu Indonesia di bawah jajahan Belanda, Londo kan kita panggil. Macam mana mereka ini nak memastikan dia walaupun dikurung tapi dapat mengeluarkan suara daripada kurungan tu. Scene yang best, yang paling Aina suka dalam cerita ni ialah Kartini ni dia suka membaca buku. Jadi buku dia tu dihantar oleh abang dia yang Reza Rahadian berlakon ni. Abang dia akan hantar buku tu dekat dia secara pos. Abang dia wartawan perang. Dia akan baca buku-buku tu. Buku-buku tu dalam bahasa Belanda lah. Bila scene buku tu berlaku dalam filem tu, dia bukannya typically macam kita baca buku biasa tu, tak. Dia akan angkat buku tu dan belakang Kartini tu akan ada adegan-adegan dalam buku tu. Macam dia bawa kita ke Belanda, dia bawa kita borak dengan orang-orang dalam buku tu, dia bawa kita ke mahkamah yang cerita tentang cerita buku tu, which is sangat bagus untuk menggambarkan macam mana buku boleh menjadi dunia imajinasi kita, boleh menjadi salah satu pintu untuk imajinasi kita lebih besar, lebih luas, lebih mencapai. Saya suka sangatlah scene tu. Antara perkara yang sangat penting bila kita menonton filem Kartini ni, kita kena ingat tubuh bisa terpasung tetapi jiwa harus terbang sebebas-bebasnya. Walaupun dia duduk dalam kurungan pingitan, dia tidak ke sekolah, tapi dia masih lagi boleh mengeluarkan idea-idea, buah fikiran dan menyampaikan suara dia bukan kepada rakyat Jepara je waktu tu, tapi kepada seluruh Belanda sekali. Sampai macam itu sekali kesannya. Rating Aina akan bagi 9/10. Pada Aina, it's almost perfect sebenarnya cerita ni. Dia tak bosan, dia fun, semuanya okey. Lakonan mantap, power. Boleh tengok.